Didik TV KPM. Yang terakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkenaan dengan syukur. Seperti mana yang dinyanyikan oleh Hakim tadi. Baik, kita lihat apakah yang diartikan dengan syukur. Al-syukru al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Iaitu kita mengiktiraf akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita terima apa-apa kebaikan, kita yakin bahawa nikmat itu adalah yang diberikan oleh Al-Mun'im, iaitu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara macam mana? Dengan cara ala wajhil khudu', dengan cara merendah diri. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita mengucapkan syukur kita dengan melafazkan kalimah alhamdulillah. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan konsep kita berterima kasih atas pemberian orang lain kepada kita. Kita mengucapkan terima kasih. Bukan bermakna kita bersyukur kepada dia. Tidak. Tapi kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rezekinya kepada kita melalui pemberian orang lain. Cuma kita sampaikan terima kasih kepada dia. Tetapi syukur tetap berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, Ustaz hadiahkan kereta. Seperti mana yang diidamkan oleh Hakim. Ustaz hadiahkan kereta besar pada dia. Dia mengucapkan terima kasih Ustaz. Adakah dikira dia bersyukur kepada Ustaz? Tidak. Dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur ni apa dia? Syukur ni adalah kita mengiktiraf dengan nikmat yang diberikan oleh orang yang memberi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara kita wajhil khudu', iaitu merendah diri. Kita lihat kepentingannya. Inna syukra lahu quwwatun hailah fi ilajil masyakil wa ashalut turuq lin najah fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya syukur baginya kekuatan, kekuatan fi ilaji masyakili, dan kekuatan di dalam mengubati masalah. Contoh, kita musim buah-buahan. Wah, sedap. Durian. Contohnya, kita target, kita sasarkan pada musim tu, kita dapat sekian bilangan, kuantiti. Tapi kita hanya dapat sekian bilangan sahaja. Seperti mana sifat qanaah dikaitkan, digabungkan dengan syukur, akan menjadikan ia satu sifat yang dapat mengubati masalah hati kita, iaitu kita dapat kekurangan, tapi dengan kita syukur dapat merasakan alhamdulillah, daripada tidak ada buah-buahan, tidak ada durian pada musim lepas, musim ini masih lagi dapat juga. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu jalan yang mudah untuk kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kerana dengan syukur ini kita akan jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita senang dan juga ketika kita susah. Dan yang kedua, ahli syukru humul makhsusin bil mannatil minallah. Ahli syukur adalah orang-orang yang khusus dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan beri.
akan lagi nikmatnya, akan berikan lagi rezekinya, akan berikan, beri segala kebaikan kepada orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka dengan sifat orang-orang yang sentiasa bersyukur. Kerana bersyukur, kita akan sebut alhamdulillah, kita akan kenang, kita akan ingat yang Maha memberi rezeki kepada kita. Dan yang terakhir, innallaha yarda ala amal syakirin. Jadi Allah Taala akan redha kepada amalan ibadat orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu jadi orang yang bersyukur, la azidannakum, nescaya akan ditambah bagi kamu. Jadi sentiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, jadi itu maksud kepada syukur yang boleh kita ambil sebagai iktibar dalam kehidupan. Dan Ustaz tutup tadi dengan siapa yang bersyukur, Ustaz, kan, akan ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mula-mula dapat keputusan tak berapa cemerlang, tapi sebab kita sabar, teruskan usaha, Allah tambahkan dengan nikmat lebih cemerlang. Betul kan, Ustaz? Ya, betul. Ya, baik. Jadi itu maksud kepada syukur. Dan sekarang, Ustaz, apa lagi yang ingin Ustaz kongsikan? Sebagai rumusan di akhir pembelajaran kita pada hari ini, Ustaz nak uji Hakim dengan keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, dan Ustaz yakin dan Ustaz harap insya-Allah akan dapat menjawabnya dengan cemerlang. Insya-Allah. Okey, Ustaz, soalannya? Jadi kita lihat pada soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan rumus P, Q dan R. Hakim perlu nyatakan di sini apakah yang dimasukkan dengan P, apakah yang dimasukkan dengan Q dan apakah yang dimasukkan dengan R. Ustaz baca dulu untuk P. Baik. Bu'du ad-dunya wal i'radu anha wa taraka rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Pilihannya ada di atas. Hakim boleh sebut jawapannya. Okey, untuk P, saya lihat kata kunci dia ialah meninggalkan rehat di dunia dan mendapatkan rehat di akhirat kelak. Saya rasa jawapannya, Ustaz, ialah zuhud. P. Zuhud. Bagi P adalah zuhud. Betul. Kita lihat jawapannya. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Cemerlang. Terima kasih, Ustaz. Kita lihat yang kedua, Q. Ridha an-nafsu bima qassama laha minar rizqi. Baik, untuk yang kedua Q, redha nafs bima qassama laha min rizq. Kita kena redha dengan rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Qanaah, Ustaz. Untuk Q, Hakim jawab al-qanaah, cemerlang. Dan yang ketiga, R, al-i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu'. Ini sudah pastilah yang kita belajar sebentar tadi, iaitu syukur, Ustaz. Asyukru. Tahniah Hakim atas kecemerlangan. Terima kasih, Ustaz. Ustaz masih lagi tak puas hati. Ustaz nak uji lagi Hakim dengan soalan yang berikutnya. Boleh, Ustaz? Untuk memberikan Hakim lebih cemerlang. Kita lihat ada 4 pilihan di atas. Ikhtar al-ijabah as-sahihah al-mu'addah. Jadi pilih jawapan yang dari atas tentang kepentingannya. Tadi tentang tarif, sekarang ni tentang kepentingan, iaitu X dan Y. X, sabili rahatin nafs wal bu'di anil humum. Okey, untuk X, kata kunci dia ialah sabilu rahatin nafs wal bu'di anil humum. Mujadalah, betul ke, Ustaz? Mujahadah, maafkan saya. Mujadalah. Mujadalah itu makna yang lain. Betul. Mujahadah. Asal perkataan jahada, bersungguh-sungguh. Ya, jawapannya tepat. Dan yang Y, nahat an-nafsu anil hawa was-sabru anil munhiyat. Okey, yang kedua ialah saya rasa antara qanaah dengan syukur. Qanaah, Ustaz, betul ke? Ya, betul. Alhamdulillah, keliru sedikit di situ. Cemerlang, Hakim. Terima kasih, Ustaz. Dan kita cari juga yang terakhir. Masih lagi PQR. Kita lihat PQR. Ustaz minta Hakim jawab terus. P atau apakah dimasuk dengan P, Q dan R. Baik. Okey, P ialah mujahadah.
Q ialah syukur dan yang R ialah qanaah. Qanaah. Jadi kita lihat jawapannya. Adakah tepat? Betul. Okey. Mujahadah. Okey. Syukur. Qanaah. Al-qanaah. Alhamdulillah. Tahniah Hakim. Sama-sama, atas Ustaz. kecemerlangan Hakim pada hari ini. Okey, baik. Jadi itu sedikit tentang kita punya orang kata pemahaman kita. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujungnya. Jadi bagaimana Ustaz menilai prestasi saya hari ini? Jadi prestasi Hakim pada hari ini, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kecemerlangan dapat menjawab daripada awal hingga akhir dengan jawapan yang tepat dan pantas. Okey, terima kasih Ustaz atas ganjaran yang telah diberikan kepada saya dan rumusan ringkas sebagai penutup pembelajaran kita hari ini. Jadi rumusan ringkas untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebahagian daripada sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang membawa diri kita dekat kepada Allah, diri kita dapat diperbaiki di dalam amalan ibadah kita untuk mendapatkan kelazatan dalam melakukan amalan-amalan yang perlu dilakukan oleh kita sebagai seorang Islam. Kita akan hilang daripada rasa resah, gelisah, gundah gulana, pemalas dan sebagainya apabila di dalam hati kita wujud sifat-sifat yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. InsyaAllah kelazatan dan kenikmatan dalam melakukan ibadah akan tercapai di dalam hati. Baik, terima kasih Ustaz. Dan di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustaz? Jadi kepada murid-murid sekalian, bagi mendapatkan latihan pengukuhan untuk pembelajaran kita, murid-murid boleh mengunjungi Pelantar Delima. Okey. Didik TV KPM